Hai, Assalamualaikum. Saya Ana dan anda sedang menonton channel Ana_SFS. Hari ini saya akan mengulas novel yang bertajuk Di Angsang Hero, Wira yang tak didendang ataupun Wira yang tak dikenali pun boleh. Novel ni adalah terbitan daripada Anggun Melo Sendian Berhad dan dihadiahkan oleh anak arwah Melo Jelita iaitu penulis novel ni, dan dihadiahkan oleh anaknya Tifirah. Terima kasih Tifirah. Semoga murah rezeki selalu kerana memberikan hadiah novel. Novel ni pernah memenangi anugerah novelis terbaik Anugerah Buku Negara 2016. Novel ni sangat tebal lah. Pegang ni terasa sangat berat. Dan buku ni mempunyai 1150 halaman. Sangat tebal daripada novel-novel biasa. Kalau boleh tengok, novel ni macam merangkumi dua buah novel lain, novel biasa. Tapi karya dia, walaupun dia agak tebal, kita baca tak rasa macam nak berhenti ataupun tak rasa bosan kerana ayat yang digunakan serta tulisan yang ditulis sangat-sangat padu, sangat-sangat menarik, dan ayat yang digunakan bukan ayat biasa-biasa. Kalau korang nak tahu ayat di macam mana, boleh beli buku ni dan try baca sendiri. Perasaan orang bercerita dan perasaan bila kita membaca sangat lain, dan saya nak anda juga merasai apa yang saya rasa. Novel ni mengetengahkan tentang seorang perempuan yang bernama Tun Mariam Kemalahayani dan seorang hero yang bernama Nur Muhammad Irwan ataupun dikenali sebagai Mari ataupun dikenali sebagai Wan, dan dia sendiri menggelarkan dirinya sebagai The Chosen One. Irwan ataupun Wan ni seorang yang sangat nakal, suka menyakat Mariam, dan antara empat beradik ni dia adalah salah satunya adik-beradik yang belajar ke luar negara iaitu di Scotland. Mariam ni adalah sepupu mereka, dan Mariam ni tidak mempunyai ibu sejak dia kecil. Dia tidak pernah melihat wajah ibunya dan sangat-sangat dahagakan kasih sayang seorang ibu. Jadi makcik dan pakcik dia menganggap dia seperti anak kandung sendiri. Sepupu-sepupunya dianggap abangnya sendiri, tetapi hanya Irwan yang menganggap Mariam lebih daripada seorang adik. Kisahnya bermula apabila Irwan, seorang yang suka menyakat dan seorang yang suka mengacau Mariam, tiba-tiba kehilangan keluarganya iaitu dua orang abang dan seorang adiknya, dan mak ayah ataupun dalam novel ini digelarkan sebagai cik dan babah dalam sebuah tragedi kemalangan, iaitu keretanya terperosok di bawah sebuah lori, dan Irwan ni kehilangan keluarganya sekaligus pada sebuah malam. Perkara tersebut menyebabkan dia sangat trauma. Perubahan mendadak ke dalam dirinya, iaitu dia seorang yang peramah, seorang yang ceria, seorang yang suka menyakat tiba-tiba berubah menjadi seorang yang pendiam dan seorang yang tidak banyak bercakap. Daripada peristiwa itulah Irwan meneruskan cita-citanya untuk menjadi seorang lelaki sejati. Bagaimana dia ingin menjadi seorang lelaki sejati, anda kena baca novel ni. Ianya juga merupakan pesanan daripada cik dan babahnya iaitu arwah mak dan ayahnya yang menjelaskan beberapa ciri untuk menjadi seorang lelaki yang bertanggungjawab. Persediaan seorang lelaki sebelum berkahwin, dan antara persediaannya adalah mempunyai pekerjaan yang bagus, iaitu gelaran pada nama, sama ada nama kita ada doktor ke, ada puan ke, IR ke dan sebagainya. Antara 8 persediaan lelaki sebelum berkahwin ada disebutkan novel ni, dan salah satunya adalah gelaran pada nama lah. Selepas 3 tahun dia meninggalkan kampungnya, berbagai peristiwa terjadi kepada Mariam. Antaranya ialah Mariam telah lupa segala peristiwa yang telah ataupun kenangan yang telah berlaku dalam hidupnya sepanjang dia dan Irwan daripada kecil, sehinggalah Irwan meninggalkannya dengan sebuah janji. Dan adakah Mariam masih ingat lagi janji tersebut? Anda kena baca novel ni. Dalam novel ni banyak ditekankan tentang adab resam,
sopan santun, cara-cara seorang perempuan Melayu terakhir, cara-cara seorang lelaki yang bertanggungjawab, pesanan arwah ibu dan ayah Irwan yang sangat menjentik hati kita. Bagaimanakah Irwan setelah kembalinya dia ke kampung? Siapakah Tuan Riaz, Tuan Rahaizat yang berjaya menambat hati Mariam? Dan adakah Mariam memilih Irwan ataupun Tuan Riaz? Jawapannya ada dalam buku ni. Pernahkah anda mendengar tentang skuad VAT 69 ataupun 69 Komando yang markasnya terletak di Ulu Kinta, Perak? Kalau anda tidak pernah mendengar, novel ini banyak menekankan tentang bagaimana kehidupan skuad VAT 69 yang dirahsiakan kewujudannya. Skuad VAT 69 ni adalah sebuah badan beruniform yang dilatih separa tentera di bawah Polis Diraja Malaysia, iaitu PDRM. Skuad ni berperanan untuk menjaga negara daripada musuh yang cuba menceroboh sempadan negara, terutamanya di hutan, ataupun menyelamatkan tebusan daripada penculik daripada negara luar ataupun dalam negara sendiri, dan dilatih oleh tentera luar negara, iaitu tentera SAS British. Antara pengajaran yang terdapat dalam novel ni adalah jangan membandingkan diri dengan orang lain ataupun jangan membandingkan orang lain dengan sesiapa, kerana setiap orang berbeza pendidikan, setiap orang berbeza pengalaman dan setiap orang ada wataknya tersendiri. Jadi cuba cari kelebihan dan cuba menerima kekurangan. Pengajaran lain adalah jangan kita mengungkit tanggungjawab yang telah kita lakukan, ataupun jangan kita mengungkit amanah yang Allah telah berikan. Contohnya, kita telah memberikan nafkah pada anak-anak serta isteri ataupun ibu bapa. Jangan sesekali mengungkit semula apa yang telah kita berikan kepada orang lain, kerana apa yang kita berikan adalah tanggungjawab dan amanah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jika kita mengungkit semula, di situ ternampaklah sama ada pemberian kita itu ikhlas ataupun tidak. Saya suka ayat daripada arwah Melo Jelita dalam novel ni, iaitu saya baca ya. Jangan jadikan ibu bapa sebagai pelabuhan tua, disinggahi oleh kapal-kapal isi minyak, baiki apa yang patut, tempat persinggahan dan berlindung dari hujan dan ribut. Apabila cuaca elok dan sampai masa, pelabuhan ditinggal sepi. Seorang anak yang sudah dewasa meninggalkan ibu bapanya di kampung. Apabila ada kesusahan ataupun apa-apa yang terjadi, kita akan balik kampung jumpa ibu bapa atas sebab-sebab tertentu, kita masalah ataupun minta apa-apa pertolongan. Apabila kita dah selesa, kita tinggalkan mereka dan kita buat haluan kita sendiri. Sebenarnya ayat ini menggambarkan tentang tanggungjawab anak terhadap ibu bapa tu tak akan habis sampai bila-bila. Antara pesanan babah kepada Irwan adalah jangan letakkan seorang wanita di hadapan, kerana apabila seorang lelaki meletakkan wanita di hadapan, lelaki tersebut akan menjadi ibarat lembu di cucuk hidung. Dan jangan meletakkan seorang wanita di sebelah, kerana seorang lelaki tidak akan mampu mengawal suasana dan akan terlampau bergantung kepada seorang wanita apabila ingin membuat sesuatu keputusan. Dan katanya letaklah wanita di belakang, bukan untuk menyisihkan seorang wanita, dan bukan juga bermakna sekadar untuk menutup kelemahan lelaki, menutup kehebatan seorang wanita, bukan juga ingin menyorokkan wanita dari mata dunia. Tetapi wanita diletakkan di belakang adalah untuk dijaga dan dilindungi daripada segala ujian, musibah dan sebagainya lah. Maksudnya lelaki akan hadapi dahulu segala ujian dan musibah daripada terkena kepada seorang wanita tersebut. Juga wanita diletakkan di belakang kerana jika lelaki itu tiada sokongan, rebah ataupun lemah, wanita akan menjadi pendokong ataupun penyokong daripada belakang. Begitulah perumpamaan yang diberikan oleh babah kepada seorang lelaki yang bernama Irwan supaya menjaga wanita dengan sebaiknya. Okey, antara pengajaran lain adalah
kekejaman manusia dalam mempamerkan cara penyembelihan lembu. Antara contohnya adalah kita ambil gambar lembu yang telah disembelih, yang dipenuhi dengan darah dan disebarkan ke media sosial. Antara faktor risiko yang akan kita dapat adalah menimbulkan fitnah kepada Islam, iaitu menampakkan Islam sebuah agama yang kejam, sebagai poster ataupun majalah untuk mendapatkan sumbangan. Perkara tersebut adalah kurang elok di mata masyarakat kerana bakal menimbulkan fitnah kepada Islam yang dianggap sebagai teroris ataupun pengganas di mata masyarakat yang tidak mengenal Islam dengan sebaiknya. Justru banyakkanlah menyebarkan tentang hikmah di sebalik penyembelihan, iaitu pengertian tentang pengorbanan Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail alaihissalam.